Indah berbalam si awan petang berbalak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah MPU 3092 iaitu Dr. Rizaman bin Yahya serta semua pendengar bual bicara kami pada pagi ini. Pada hari ini, sebelum pergi dengan lebih lanjut, eloklah jika saya memperkenalkan ahli pasukan dalam pembentangan bual bicara terlebih dahulu. Saya Nurul Nabilah binti Azman serta rakan sepasukan saya yang berada molek di sebelah saya iaitu Alia Akilah binti Ahmad Johari. Kami berdua merupakan siswa guru dari unit V17. Jadi, dalam bual bicara ini, kami akan kupaskan berkenaan bagaimana pembentukan sebuah keluarga bahagia dapat dicapai. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, keluarga adalah bahagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Keharmonian masyarakat umumnya bermula dari institusi keluarga yang mampu mewujudkan ketenangan dan kemantapan. Hidup bersama berasaskan kepada hubungan yang baik dan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Saya pasti semua orang mahu mempunyai keluarga yang bahagia dan harmoni. Tetapi persoalannya, bilakah keluarga itu dikatakan bahagia? Adakah mereka mempunyai harta yang banyak? Atau mereka mempunyai suami yang elok rupanya? Atau isteri yang cantik wajahnya? Atau dikurniakan anak yang ramai? Jadi, dalam bual bicara ini, kami akan olah beberapa kata kunci penting berkenaan bagaimana untuk membentuk keluarga bahagia dalam bual bicara ini. Dalam membincangkan mengenai keluarga bahagia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan kepentingan memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi utama dalam menjaga hubungan antara manusia, termasuklah keluarga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa dalam ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa thabba minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga membiakkan dari kedua zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Okey, jadi itulah serba sedikit berkenaan pengenalan tentang apa yang akan kami bincangkan pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan poin utama kami. Bagaimana ingin membentuk keluarga bahagia. Okey, jadi yang pertama adalah memupuk budaya tolong-menolong dalam keluarga. Okey, jadi amalan bantu-membantu antara satu sama lain ini mampu memupuk rasa kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga. Tambahan lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang suami yang sentiasa menolong isteri baginda. Ini dapat dibuktikan dengan hadis riwayat Bukhari di mana Al-Aswad telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Jawab Aisyah, baginda biasa membantu isterinya, tetapi bila masuk sahaja waktu solat, baginda akan segera ke tempat solat. Jadi sidang pendengar sekalian, keadaan ini dapat saya selaraskan dengan sebuah peribahasa Melayu yang berbunyi, ringan sama dipikul, berat sama dijinjing.
Satu contoh yang dapat kita ambil dari kehidupan masyarakat hari ini apabila ibu bapa yang sudah agak berusia barangkali dan bekerja sebagai seorang guru yang perlu banyak meneroka berkenaan teknologi. Memandangkan banyak urusan atas talian diperkenalkan sejak era pandemik kini, jadi sebagai anak kita mungkin boleh mengambil peranan untuk kita nak membantu ibu bapa kita serta kita mengajar mereka menggunakan teknologi agar mereka mampu menyempurnakan kerja dan amanah mereka. Begitu juga dengan ibu bapa. Mereka barangkali boleh membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran. Memandangkan pada era kini, pembelajaran secara atas talian mungkin agak sukar difahami oleh murid-murid. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa amalan tolong-menolong dalam kalangan keluarga mampu membentuk keluarga yang bahagia. Okey, seterusnya, untuk poin seterusnya saya akan serahkan kepada Alia. Baik, terima kasih Nurul Nabilah. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua, bagaimana untuk kita membentuk sebuah keluarga yang sangat bahagia dengan cinta dan kasih sayang, iaitu Al-Mawaddah dan Ar-Rahmah. Al-Mawaddah, apa itu Al-Mawaddah? Ia ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang akan melahirkan keikhlasan dan saling menghormati antara suami dan juga isteri. Al-Mawaddah ni bukan sahaja terhad kepada suami dan isteri, ibu bapa dan juga anak-anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan masyarakat. Okey, insya-Allah jika sesebuah keluarga itu mengamalkan Al-Mawaddah ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang bahagia. Bukan sahaja keluarga, bahkan akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Melalui Al-Mawaddah ini, pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung-melindungi dan tolong-menolong. Sikap inilah yang akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan juga masyarakat luar. Justru itu, kita perlulah melihat suri teladan yang telah dipamerkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai selaku seorang suami yang sangat unggul dari segi pergaulannya kepada isteri-isteri baginda. Telah kita ketahui Nabi Muhammad dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4 orang isteri. Namun begitu, tidak wujud satu pun masalah di antara rumah tangga beliau. Okey, bahkan baginda Rasulullah merupakan seorang suami yang sangat adil terhadap kesemua para isterinya. Aisyah pernah menceritakan Nabi seorang yang berperangai halus dan sangat penyayang. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, daripada situ kita boleh ambil bahawa pasangan isteri ini perlulah mempunyai perasaan kasih dan sayang dan perlu mengamalkan Al-Mawaddah dan Ar-Rahmah ni dalam sesebuah rumah tangga. Seterusnya saya serahkan kepada Nurul Nabilah. Terima kasih Alia. Jadi poin saya yang seterusnya adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Okey, jadi dalam konteks ini, ibu bapa merupakan tunjang utama wujudnya sikap saling menghormati antara satu sama lain dalam kalangan ahli keluarga, khususnya dalam kalangan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mendidik dan memimpin anak-anak sejak dari kecil agar mereka tidak meninggikan suara atau memanggil antara satu sama lain dengan panggilan yang tidak elok. Dalam pada itu, ibu bapa juga bertutur dengan sopan serta meminta maaf jika membuat kesalahan dan bersedia memaafkan yang lain. Okey, dapat saya bercontoh di sini. Okey, dapat kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, terdapat segelintir ibu bapa yang menggunakan perkataan kasar di hadapan anak-anak walaupun ia tidak tuju kepada anak mereka. Misalnya yang kita sedar tular di media sosial baru-baru ini, terdapat seorang pengawal keselamatan telah dimaki hamun oleh sepasang suami dan isteri kerana dia dianggap tidak melaksanakan tugas apabila tidak menjaga dan mengawal anak mereka yang ditinggalkan oleh mereka sendiri di pondok jaga sementara mereka berdua ada urusan lain berdekatan kawasan tersebut. Okey, di sini dapat kita lihat anak tersebut hanya mendengar dan melihat kelakuan ibu bapanya yang kurang adab apabila menyalahi orang lain dengan tidak menjaga anak mereka.
Okey, dalam keadaan ini, ibu bapa bukan sahaja perlu memupuk sikap menghormati dalam kalangan ahli keluarga, namun perlu menghormati sesiapa sahaja sejak anak-anak mereka masih kecil. Okey, apabila sifat hormat itu terpupuk dalam diri anak-anak sejak kecil, maka anak-anak akan membesar dan menjadi insan yang mempunyai akhlak mulia. Seterusnya, keluarga bahagia dapat dicapai dalam jangka masa yang panjang. Okey, dalam perbincangan ini terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW menuntut agar kita menyayangi orang yang lebih muda daripada kita serta menghormati orang yang lebih berusia daripada kita. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, di sini ulang. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Maksudnya, bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami. Riwayat Tirmizi 1919. Okey, jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada situ, sebagai institusi keluarga yang bahagia, kita perlu memupuk rasa hormat dalam kalangan ahli keluarga kita. Tidak kiralah sama ada ahli keluarga kita maupun orang luar. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Alia Akilah. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada poin yang keempat, iaitu ketenangan ataupun dipanggil Al-Sakinah. Okey, Al-Sakinah ini membawa maksud kepada ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana yang sangat damai melingkupi rumah tangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Daripada suasana tenang ini, iaitu Al-Sakinah, maka akan muncullah rasa saling mengasihi dan juga menyayangi, iaitu Al-Mawaddah yang telah saya terangkan tadi. Okey, sehingga rasa bertanggungjawab kedua belah pihak menjadi semakin tinggi. Okey, ketenangan seperti inilah yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika baginda berhijrah bersama sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana tidak ada perasaan cemas, berduka cita, kebimbangan atau sebagainya. Dan keadaan mereka berdua ini disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menolongnya Muhammad ketika orang-orang kafir mengusirnya. Mereka hanya berdua sahaja ketika mereka berada di dalam gua. Pada kala itu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya ketenangan itu di dalam sesebuah hati manusia. Kerana apa? Kerana apabila kita tenang, maka kita akan dapat menyelesaikan segala masalah, segala konflik dengan berkesan. Okey, kalau sebagai contoh saya bagi, okey, seorang ayah ini pulang daripada tempat kerjanya. Okey, ya betul, saya tidak menafikan bahawa di tempat kerja akan ada banyak pressure, ada banyak tekanan, tetapi janganlah kita bawa pulang pressure dan juga tekanan itu kepada rumah dan menunjukkan bahawa kita sangat penat, sangat lelah kepada isteri kita dan juga anak-anak kita. Namun begitu, kita tukarlah perasaan marah dan juga perasaan penat itu kepada perasaan Al-Sakinah, iaitu ketenangan, dan itu akan menunjukkan lebih kepada sifat mahmudah dan akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga harmoni. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Nabilah. Terima kasih Alia Akilah. Okey, jadi seterusnya saya akan bincangkan mengenai poin yang agak penting dalam kebahagiaan rumah tangga, iaitu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak.
Okey, jadi umumnya anak adalah tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan yang bergelar ibu bapa. Oleh itu, saya berpendapat bahawa ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada mereka kerana mereka akan meluangkan banyak masa di rumah dengan ibu bapa ketika mereka masih kecil. Okey, ibu bapa akan menjadi seseorang yang akan ditiru dan dicontohi oleh anak-anak. Saya mengambil satu sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, anak itu ibarat kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, jadi dalam konteks ini, apabila ibu bapa menjadi contoh teladan yang baik, misalnya ibu bapa sentiasa membantu orang lain, ibu bapa yang menghormati orang lain seperti orang tua atau muda, serta bercakap sopan dengan sesiapa sahaja tidak kira agama dan bangsa, maka anak-anak akan mengikuti perlakuan tersebut. Manakala jika sebaliknya, anak-anak akan mengikuti contoh yang tidak baik. Ini bertepatan dengan pesan Imam Al-Ghazali di mana Imam Al-Ghazali berkata, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Jadi dalam konteks masyarakat hari ini, ibu bapa mungkin kurang gemar apabila anak-anak sentiasa dengan telefon pintar. Misalnya jika kita ke restoran, kita selalu melihatkan anak-anak muda, remaja selalu dengan telefon pintarnya. Mungkin ibu bapa mereka tidak berminat dengan keadaan tersebut. Namun keadaan ini, ibu bapa juga haruslah menunjukkan contoh yang baik. Apabila anak bercakap, ibu bapa harus menumpukan perhatian kepada mereka, tidak melihat telefon bimbit atau melakukan kerja peribadi mereka. Okey, jadi dengan keadaan ini, anak-anak akan mencontohilah apa yang ibu bapanya lakukan. Okey, jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada poin saya kali ini, iaitu ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kan. Apa yang dapat saya simpulkan, saya ambil pendapat Ishaq 2018. Beliau mengatakan bahawa ibu bapa yang gagal memainkan peranan sebagai role model kepada anak mereka akan memberi kesan yang negatif kepada perkembangan anak mereka. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk poin kali ini. Untuk poin seterusnya saya serahkan kepada Alia Akilah. Suka saya mendengar poin daripada Nurul Nabilah, iaitu ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak. Okay, jadi ibu bapa tak bolehlah menyalahkan 100% anak-anaknya kan. Okay, kerana apa? Kerana anak-anak kebiasaannya akan mengikut jejak ibu dan ayahnya. Betul. Seterusnya saya sambung kepada poin saya, amanah tugas dan tanggungjawab nafkah. Okey, ibu bapa perlu bertanggungjawab dalam menyediakan keperluan asas kepada anak-anak serta isterinya agar pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. Ibu bapa wajar menyediakan tempat tinggal yang kondusif kepada anak-anak bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Ibu bapa juga harus menghidangkan anak-anak mereka dengan makanan yang berkhasiat dan juga halal bagi keluarga beragama Islam. Kerana apa? Kerana makanan yang masuk ke dalam makanan kita, makanan yang masuk ke dalam badan kita akan menjadi darah di dalam daging badan kita lah. Okay, sebabkan itulah pentingnya untuk ibu dan juga ayah itu mencari makanan-makanan yang halal dan untuk disajikan kepada anak-anak. Keperluan asas yang disediakan oleh ibu bapa kepada anak-anak inilah mampu untuk mengembangkan pemikiran anak-anak ke arah yang lebih positif. Di dalam Islam, tanggungjawab nafkah sesebuah keluarga itu terletak di bahu suami atau bapa kepada isteri atau anak-anaknya. Nafkah di sini meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan dan apa sahaja yang diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan tersilap ya bapa-bapa dan juga suami sekalian, di mana nafkah ni bukan sahaja duit, tetapi nafkah ini ada pelbagai nafkah, iaitu nafkah zahir, nafkah batin, okay? Dan juga nafkah dari sudut pakaian, makanan, semua itu dikira nafkah. Okay, jadi Rasulullah SAW sangat menegaskan di mana adalah menjadi tanggungjawab kamu kepada mereka itu siapa? Iaitu isteri-isteri kamu dalam memberikan mereka rezeki, iaitu makan atau minum serta pakaian yang sepatutnya. Okey, jadi apabila suami ataupun bapa ini telah menjalankan amanah dan juga tanggungjawab nafkahnya dengan sangat lancar, okey, dengan sangat tepat, tak pernah miss untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya,
maka insya-Allah pembentukan keluarga bahagia yang positif itu dapat dicapai dengan berjaya. Seterusnya saya serahkan kepada Nabila. Okey, jadi saya akan kupaskan berkenaan poin yang seterusnya, iaitu memberikan didikan agama dan moral yang mencukupi kepada anak-anak. Okey, poin saya ini saya fikir ia dapat membentuk keluarga yang bahagia, kerana didikan agama dan moral ini amat penting untuk membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan anak-anak. Okey, dalam era langit terbuka ini, tidak dapat dinafikan dapat kita lihat pelbagai kes sosial yang berlaku dalam kalangan anak-anak kita di rumah, sama ada kanak-kanak bahkan anak remaja yang pastinya akan merisaukan kedua ibu bapa. Dapat kita lihat kes-kes sosial seperti penggunaan gadget yang berlebihan, vandalisme dan membuli di sekolah. Okey, perkara-perkara ini amat merisaukan bukan sahaja ibu bapa, malah masyarakat kita pada hari ini. Okey, dalam konteks ini, didikan agama dan moral yang dipupuk sejak kecil mampu membentuk nilai sahsiah yang tinggi sekaligus meneguhkan jati diri Islam dalam kalangan anak-anak. Apabila jati diri Islam dan sahsiah yang teguh ini diterapkan dalam diri anak-anak, ia mampu membentuk anak-anak yang berakhlak mulia, seterusnya akan dapat mengelakkan segala kes-kes sosial yang berlaku. Okey, misalnya dapat saya beri contoh dalam konteks masyarakat hari ini, kesibukan ibu bapa kini mungkin menyebabkan anak-anak lebih banyak meluangkan masa bersama rakan di sekolah. Okey, jadi dalam usia anak-anak yang ingin mencuba sesuatu yang baru ini menyebabkan mereka banyak dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka, seperti mencuba sesuatu yang baru seperti merokok, mencuri, punting sekolah. Okey, jadi namun dengan adanya bekalan agama dan moral terhadap anak-anak mereka sejak kecil lagi, ia mampu membantu mereka untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak betul atau tidak benarlah. Jadi terdapat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Okey, jadi maksudnya, dan dirikanlah solat kerana sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Okey, berdasarkan dalil yang telah saya utarakan tadi, solat merupakan tiang agama yang amat penting lah. Apabila anak-anak diasuh dengan mengerjakan perkara yang wajib, yakni solat, maka akhlak mulia dan jati diri yang teguh dapat dibina. Oleh itu, anak-anak dapat mengelakkan daripada kes-kes sosial yang mungkin mereka tidak dapat elakkan 100%, namun dapat membantu mereka untuk menangani kes-kes tersebut. Okey, poin yang seterusnya saya akan serahkan kepada Alia Akilah kembali. Baiklah, sekarang kita akan masuk pula kepada poin pergaulan yang baik. Pembentukan keluarga yang baik juga diasaskan oleh pergaulan yang baik antara suami dan isteri, anak-anak dan juga anggota yang lain. Sesuatu yang baik itu dimaksudkan dengan pergaulan dan hidup bersama dan diredai oleh Allah. Sesuatu itu dikatakan tidak baik ataupun makruf apabila ia mula melibatkan kemungkaran, kemaksiatan, penzaliman dan sebagainya. Baik, saya ingin ceritakan di sini. Pada zaman dahulu, penzaliman telah berlaku dalam sesebuah masyarakat itu apabila kita dapat lihat masyarakat yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup. Okey, kerana apa? Kerana bagi mereka bayi perempuan itu tidak membawa tuah, okey, dan hanya membawa bad luck sahaja. Okey, ingin saya putar kembali kepada zaman kini di mana penzaliman juga telah banyak berlaku kepada anak-anak, di mana bayi-bayi kecil ataupun kanak-kanak yang masih tidak mampu untuk defense diri mereka, mereka telah dizalimi, dan kes penderaan anak-anak ini sangat berleluasa lah pada masa ini, yang telah menunjukkan kezaliman telah berlaku di dalam keluarga dan tidak dapat mewujudkan keluarga yang harmoni.
Okey, maka pergaulan yang baik itu sangatlah perlu diterapkan di dalam sesebuah keluarga. Okey, di mana ibu bapa perlu bergaul dengan anak-anaknya dengan mesra, dan anak-anak juga perlu bergaul dengan ibu bapa secara sopan, okey, taat dan juga hormat kepada orang yang lebih tua. Okay, di samping itu juga, sebagai seorang isteri, tentu mereka akan merasa gembira apabila telah menunaikan segala tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang taat dan juga menjaga maruah. Manakala suami pula haruslah memberi layanan secara zahir dan juga batin kepada isteri secara patut. Dan anak-anak juga akan merasa bahagia apabila ibu bapa mereka tidak berantakkanlah di dalam sebuah keluarga itu dan saling menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain. Baiklah, dalam ini menunjukkan beberapa poin yang menunjukkan pergaulan-pergaulan yang baik perlulah berlaku di dalam sesebuah keluarga, di mana ibu bapa tak perlulah bersikap terlalu zalim kepada anak-anak. Ya, mungkin anak-anak ada melakukan kesalahan, tetapi denda itu secara berpada-padalah dan tidak memberikan sebarang kecelakaan ataupun kesakitan kepada anak-anak tersebut. Okey, kemudian jika ibu bapa pula yang membuat salah, anak-anak itu mungkin boleh menegur ibu bapa mereka secara sopan, okey, secara halus, tidaklah mengherdik ataupun menjerkah, okey, kerana di dalam Al-Quran pun ada mengatakan kita tidak boleh meninggikan suara kepada ibu bapa kita, bahkan tidak boleh berkata pun kan. Okey, baiklah, dengan poin saya daripada pergaulan yang baik tadi, maka tamatlah bual bicara ilmiah bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang sangat bahagia dan juga harmoni. Okey, jadi saya harapkan segala isi-isi bual bicara yang telah disampaikan oleh Nurul Nabilah dan juga saya, Alia Akilah, dapat memberi manfaat kepada para pendengar sekalian. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.